Pergi suluh, tak cakap apa-apa. Dia nampak satu makhluk yang ada di bawah rumah dia, warna hitam sahabat, dan berbulu katanya, sambil minum air mandian jenazah arwah datuk dia. Ya ibadiyalladzina amanu inna ardi wasi'atun fa iyaya fa'budun kullu nafsin dha'iqatul mauti thumma ilayna turja'un. Assalamualaikum para sahabat edisi Malam Seram. Kembali lagi bersama dengan Ari dalam berkongsi kisah-kisah seram dan sebagainya. Terima kasih yang mana sudah klik video pada kali ini. Baik sahabat, satu kisah seram pada malam ini ataupun pada video kali ini yang mana Ari nak kongsikan pada korang semua. Salah seorang sahabat kita ni berkongsi pengalaman seram yang terjadi dekat diri dia semasa dia ni balik kampung tahu. Kita perkenalkanlah nama dia ni sebagai Zaim. Dan kisah ni berlaku pada umur dia 13 tahun. Zaim ni duduk di bandar bersama dengan ayah dan ibu dia lah, adik-beradik dia yang lain. Manakala dekat kampung ada dua orang saja, iaitu atuk dan juga nenek dia. Sehinggalah pada satu hari itu sahabat, datuk dia ni ditakdirkan meninggal dunia di salah sebuah hospital yang ada dekat dengan rumah datuk dia, iaitu dekat kampung. Jadi pada masa ni memang ramailah tahu anak beranak dan juga cucu-cucu arwah datuk dia ni dah pulang ke rumah ataupun balik ke kampung untuk melawat arwah ni. Bila dah sampai dekat kampung, lebih kurang dalam 30 minit macam tu, jenazah arwah datuk ni pun tibalah dekat rumah. Bawalah masuk ke atas rumah, maka lebih kurang dalam 3 atau 4 jam macam tu, maka bawalah pergi dalam proses untuk memandikan jenazah arwah datuk dia. Jadi katanya Zaim ni dekat dapur ada salah satu ruangan, dan dia punya ruang tu memang besar lah tau, dan disitulah proses untuk memandikan arwah datuk dia ataupun jenazah arwah datuk dia. Dan katanya mudah sebab air tu akan jatuh terus ke tanah, iaitu di bawah rumah tau para sahabat. Bila dah settle proses memandikan tu, mengkafan pun settle, dan bawalah pergi untuk mengkebumikan jenazah arwah datuk dia. Dan katanya si Zaim, sekali lagi, Zaim ni paling last sekali dekat kubur tu. Bila dia nak balik je, dia rasa macam tak sedap hati je. Dia rasa macam ada benda yang tertinggal je pada masa tu. Duduk sekejap tinggal, apa benda yang tertinggal kan. Masa tu dia budak-budak lagi, umur 13. Cuma fikir tak ada apa-apa kot, buat terenda je, tinggalkan kubur, baliklah ke rumah. Pada malam tu seperti biasalah tahu, majlis tahlil kan, orang pergi makan, solat isyak dan sebagainya. Dan last sekali masa ataupun time yang mana dia ni nak tidur. Disebabkan ramai dekat kampung tu, jadi si Zaid ni terpaksalah tidur bersama dengan sepupu dia yang lain, iaitu di ruang tamu para sahabat. Katanya dia tidur lebih kurang dalam pukul 11.30 juga. Bila dia tidur, dia dapatlah tahu satu mimpi. Dalam mimpi tu muncul arwah datuk dia para sahabat. Daripada jauh katanya Zaim, dia ni macam tengah berjalan mari ke arah Zaim ni dengan pakaian yang serba putih. Bila sampai dekat sikit, dia nampak pakaian kain kafan, dan ada jugalah kesan kotor-kotor sikit. Dia macam ada kesan kena tanah lah. Bila mari je dekat, si Zaim ni kata muka dia tu memang tak boleh tengok, takut sebab ada kesan berlubang dan ada kesan ulat-ulat ada dekat muka. Dan arwah tu mari dekat sikit dengan si Zaim ni dan berbisik para sahabat. Si Zaim ni memang dah rasa macam nak terkencing di dalam seluar, dan mari bisik dan bagi tahu, tolong buangkan 3 kali. Arwah datuk dia duk ulang benda yang sama, iaitu tolong buangkan dan tolong buangkan benda sama. Menyebabkan si Zain ni terkencing tahu dalam seluar, tersedar basah atas katil. Jadi pergilah ke dapur nak tukar ni, nak salin seluar ni. Tapi dekat dapur dia tu kan dia punya gelap. Jadi si Zain ni pun ambil lah telefon dia, guna lampu dekat telefon ni, pergi suluh laluan mana dia nak pergi. Nak masuk saja dalam tandah ni kan, lepas tu dia dengar lah bunyi macam ada benda yang menghirup air. Mungkin menghirup lah tahu, tapi cara dia hirup tu kata Zain ni memang betul panjang dan juga kuat. Kalau kita kan kalau minum air kan, settle dia
panjang lah, dalam 30 saat 40 saat juga, menyebabkan si Zaim ni macam suluh dekat situ, suluh sini dan macam-macam. Dan last kali dia pergi ke salah satu ruangan tempat mana jenazah arwah datuk dia tu dimandikan. Bila sampai sini dia suluh dah dekat celah-celah, kita panggil apa, kayu-kayu kan. Kalau rumah yang zaman-zaman dulu kan dia ada macam rumah yang ada celah-celah untuk nampak ke ruangan bawah tu. Pergi suluh, tak bercakap apa-apa, dia nampak satu makhluk yang ada di bawah rumah dia, warna hitam sahabat, dan berbulu katanya, sambil minum air mandian jenazah arwah datuk dia. Si Zaim ni memang nak rebah dekat situ. Paling menakutkan apa kata Zaim ni, makhluk yang berbulu tu mendongok tengok muka si Zaim ni dengan dia punya mata yang betul warna merah. Tak boleh nak cerita, menyebabkan si Zaim ni memang pengsan dekat situ. Selepas daripada situ, masa dia pengsan ni memang tak tahu apa-apa lah, dan tersedar bunyi orang duk panggil nama dia, Zaim, Zaim, Zaim. Bila dia celak je mata, ahli keluarga dia duduk keliling dengan dia ni, macam duduk pegang-pegang bahu kan. Dan dia terkejut sahabat, rupa-rupanya dia ni berada di beranda dekat dembah rumah, padahal dia ni pengsan dekat dapur. Dan boleh jugalah sepupu dia kata, oh kau ni mengiga sampai pergi dekat beranda rumah, sampai pergi dekat dembah rumah, macam tu lah. Dan dia bangun, dia pun ceritalah benda ni dekat ibu bapa dia, dekat pakcik, makcik dia dan sebagainya lah. Bila dia cerita, maka pakcik yang lain macam lupa. Rupa-rupanya sahabat, ibu dan ayah dia ataupun pakcik-pakcik dia ni terlupa tahu untuk nak buang air mandian jenazah itu yang ada dekat bawah rumah. Sebab itulah benda yang si Zaim jumpa tu, rupa-rupa memang tengah minum air mandian jenazah tu betul-betul. Dan sebab itulah arwah datuk dia ni duduk muncul dalam mimpi dia, mungkin nak bagi tahu suruh buang benda ni lah tahu. Dan katanya si Zaim, selepas daripada dia buang benda ni, katanya alhamdulillah tak jadi apa-apa dah. Tapi peristiwa tu memang diingat sampai bila-bila lah. Katanya si Zaim ni dalam ramai-ramai sepupu dia ataupun pok saudara dia, kenapalah benda ni jadi dekat diri dia kan. Dia pula jenis orang yang lemah semangat, bila hadap je nampak benda-benda gini memang auto terkencing lah. Katanya memang benda yang terkencing dalam seluar tu dia tak boleh nak ingat. Kadang-kadang katanya kalau dia ingat balik pun rasa lucu tak para sahabat.